diam, kita tak dapatlah nak buat yang Allah Ta'ala suruh. Sambung lagi, waqad balagana anna lillahi malaikatan lam yazalu منذ خلقهم الله fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin. Di sana adanya para malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan, sejak diwujudkan sampai bila-bila masa dia akan sentiasa rukuk dan sujud terhadap Allah Ta'ala, dan sentiasa tasbih membesarkan Allah, tak pernah penat atau lelah, tak mempunyai tugas yang lain selain itu. Kelak bila tiba hari kiamat nanti, maka malaikat itu pun berkata, subhanak walakal hamdu ma arafnaka haqqa ma'rifatik wala abadnaka haqqa ibadatik. Allah, malaikat yang sentiasa rukuk dari saat diciptakan sampai bila-bila, sampai kiamat maksudnya. Kan semua malaikat juga akan dimatikan, termasuk malaikat maut kan, semua akan dimatikan, nanti semua akan dibangkitkan balik. Malaikat ni dia rukuk sepanjang masa dan bertasbih memuji Allah sepanjang masa, dari saat dia diciptakan sampai dia dimatikan. Berjuta-juta tahun tu itulah kerja dia, rukuk saja. Ada malaikat sujud aja, sepanjang-panjang masa sujud bertasbih memuji Allah. Ada malaikat itu je dia. Okey, malaikat-malaikat ni pula bila dibangkitkan pada hari kiamat, dia kata apa? Maha suci engkau ya Allah, walakal hamdu, segala pujilah bagimu, ma arafnaka haqqa ma'rifatik, kami tak mengenalmu sesungguh pengenalan, wala abadnaka haqqa ibadatik, kami tidak beribadat kepadamu dengan sesungguh-sungguh ibadat. Ya. Maknanya malaikat tu pun dia kata, kami pun tak cukup ibadat pada engkau dengan sebenar-benar ibadat. Padahal itu je dia buat, tak ada benda lain. Kita ibadat baru sikit, lepas tu kita rasa banyak dah kan? Baru semayang isyak, ada semayang sunat sikit kan? Kita rasa macam banyak dah ibadat aku ni. Kalau kita qiyamul lail pula, lagi rasa aku qiyamul lail rajin betul, aku qiyamul lail, rasa banyak dah. Malaikat tu sepanjang masa berjuta-juta tahun kerja dia sujud saja, sembah Allah, beribadat, bertasbih. Pun bila dibangkitkan dia kata, ya Allah, aku tak dapat beribadat pada engkau dengan sebenar-benar, dengan hak engkau ya Allah. Okey, tak apa. Mungkin bila kita baca macam tu kita rasa macam macam down lah juga. Macam mana yang tiap-tiap Jumaat kita dengar dalam khutbah, ayat tu mustahil ke kita nak buat? Maka disebutkan pula di sini, setengah ulama mengatakan, ini penerangan dia sebenarnya, setengah ulama kata ayat ittaqullaha haqqa tuqatih tu, bertakwalah pada Allah dengan hak takwa tu okey, iaitu ayat ini telah mansuh dengan ayat yang lain yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum. Sebagai ulama kata benda ni dah mansuh dengan ayat bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ikut kemampuan. Maknanya yang kita mampu gini, itu saja yang Allah suruh, bukan macam yang tadi kita sebut tu kan? Sebab ayat tu dah mansuh. So sebagai ulama kata ayat tu dah mansuh. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan apa yang kalian mampu. Ini At-Taghabun. Setengah pula ulama kata ayat ni bukan mansuh, tapi ayat yang kedua ni menerangkan kepada ayat yang pertama. Maksudnya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksud sebenar-benar takwa itu adalah sekadar yang kalian mampu. Itu maksudnya. Tetap sebenar-benar takwa, tapi sekadar yang kalian mampu. Apa beza dua pandangan ulama ni? Ulama yang pertama tadi sebut mansuh terus, maknanya tak payah cerita dah lah. Tapi yang kedua kata tak mansuh, tapi dia diterangkan oleh ayat yang lain. Pasal tiap-tiap minggu khatib masih lagi baca ayat tu. Kalau dah mansuh tak payah baca dalam ayat tu tiap minggu dekat khutbah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kan. Khatib tiap-tiap minggu baca. Bukan sebab mansuh, tapi maksud ayat tu bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa, maksudnya sekadar kemampuan kalian.
Okey. Saya harap, ni Imam Haddad sebut, saya harap mudah-mudahan maksud yang kedua inilah yang betul. Sebab Allah Ta'ala dan baginya segala puji, tiada memberatkan sesuatu jiwa melainkan sekadar yang termampu dilakukannya. Meskipun jika dia mahu, memang dia berhak memerintahkan apa saja yang dikehendakinya. Sebab Allah Ta'ala berhak untuk melakukan apa saja sekendak kemahuannya dalam kerajaan dan kekuasaannya. Akan tapi dia sentiasa meringankan dan memudahkan. Allah kalau nak suruh kita yang berat-berat, Allah berkuasa. Sebab Allah Ta'ala Tuhan. Kita bos nak cakap pada pekerja, bos pada pekerja, dia masih lagi ada job scope yang telah dipersetujui waktu dia terima job tu. Kita tak boleh suruh lebih lagi daripada apa yang kita dah janji dengan dia. Kau dapat duit RM3,000, kau buat kerja ni, cukup. Kita tak boleh lebih lagi daripada tu. Kita tak boleh hari Ahad pun kita suruh dia beli roti canai kat kedai mamak sebab kita malas nak keluar. Tak boleh, sebab itu bukan dalam bidang tugas dia. Bos dengan staff macam tu, dia ada had, dia ada limit, berapa banyak je dia boleh suruh. Dan dia suruh pun tak boleh lebih. Kalau dia janji kerja 8 sampai 5, dia tak boleh suruh pukul 8 malam, pukul 9 malam. Dia dah menyalahi etika dah. Dan dia tak boleh suruh benda yang melampau-lampau susah kepada staff tu, melampau-lampau diberatkan kepada staff tu, dia tak boleh. Tapi Allah Ta'ala pada kita, Allah boleh je nak suruh sebenarnya. Kalau Allah nak suruh kita buat satu benda yang susah sangat-sangat siang dan malam, dia tak terkeji pun pada Allah. Sebab Allah Allah yang berkuasa atas kita, dan kita ni milik Allah kan. Kita ni milik Allah. Pekerja bukan milik bos, tapi kita ni milik Allah. Jadi kalau Allah nak suruh, memang layak lah. Tapi Allah Ta'ala tak suruh melainkan apa yang kita mampu. Dan yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala nak memudahkan kalian, dan Allah ciptakan manusia ini memang dalam keadaan lemah. Allah kata Allah nak mudahkan, Allah nak ringankan. Dalam ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nakkan keringanan untuk kalian, dan Allah Ta'ala tak nak kesusahan untuk kalian. Jadi Allah memang letakkan pada kita ni perkara-perkara yang ringan untuk kita sebenarnya. Dan Allah Ta'ala tak memberatkan pada kita lebih daripada yang kita mampu. Jadi takwa yang kita sebut tadi, buat perintah Allah, tinggal larangan Allah, buat seberapa baik, sebenarnya dia masih lagi ada dalam ruang lingkup kemampuan seseorang. Sebab ayat Quran dia tak boleh ambil separuh, tinggal yang lain. Kalau kita baca yang separuh tadi je, kita akan jadi rasa berat, rupanya ada keringanan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena baca juga ayat yang berat tu, supaya kita sedar diri yang sebenar-benarnya kita ni tak cukup pun lagi bertakwa pada Allah. Jadi kita ni tak boleh mendabik dada kata kita ni orang yang paling hebat, orang yang sempurna dan sebagainya. Sebab hak Allah Ta'ala memang jauh sangat daripada kita nak buat. Sebab Nabi SAW boleh solat sampai bengkak-bengkak kaki, walaupun Nabi tak ada dosa, diampunkan dosa yang terdahulu dan terkemudian. Nabi sikit dosa pun tak ada, tak ada langsung sebesar kuman dosa pun Nabi tak ada. Tapi Nabi semayang sampai bengkak kaki. Bila dia tanya, Nabi jawab apa? Afala akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Kenapa Nabi digunakan perkataan syukur dekat situ? Sebab hak Allah Ta'ala tu, hak Allah. Jadi bila solat tu, kenapa solat? Sebab ni hak Allah, ni hak Allah atas aku kena buat hak Allah, Jadi bukan hanya semata-mata sebab aku jadi hamba yang baik dan sebagainya, tapi ini memang hak Allah. Kalau hak manusia pun kita kena bagi, apatah lagi hak Allah. Okey, tuan-tuan, sekaligus bila kita ingat itu adalah hak Allah, kita buat. Ini orang Islam punya cara, sebab tadi saya baca dalam satu Twitter, ada seorang budak, nampaknya budak Melayu. Dia kata orang Islam ni sikit-sikit bila buat sebab Allah suruh. Dia kata sebab Allah larang. Dia buat bukan kerana betul dia kata, tapi sebab Allah suruh. Jadi dia
minda dia tu tertutup. Kita sepatutnya kita kena fikir mana yang betul, mana yang salah. Ni cara siapa fikir? Cara liberal dan etis fikir. Cara liberal dengan etis fikir macam tu. Dia kata patut kita sendiri fikir mana betul kita buat, mana salah kita tinggal. Seolah-olahnya ada beza antara dua tu. Yang Allah suruh tu betul lah sebenarnya, yang Allah larang tu salah lah. Tapi dia tak mau fikir dari sudut tu. Dia kata orang Islam ni asyik buat sebab bila dia tanya kenapa kau buat ni, sebab Allah suruh, sebab Allah larang. Saya sebut pasal orang yang conteng dinding tu, saya kaitkan dengan dosa pahala. Dia kata ada kaitan dengan dosa pahala. Vandalism, bukan conteng dinding tu je apa-apalah. Vandalism ni ada dosa pahala. Ada lagi beberapa orang yang nampaknya Melayu, dia rasa terkejut, kenapa kaitkan dengan dosa pahala benda ni, dia kata ini tak ada kaitan dengan dosa pahala, orang tu salah tangkap sudahlah, dia kata. Nampak cara fikir dia macam tu. Sedangkan ayat Quran yang jelas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat buruk, buat baik sekecil zarah nampak, buat buruk sekecil zarah pun nampak di akhirat. Maknanya ada dosa pahala semua benda, tapi dia tak nampak benda tu, kan? Jadi cukup setakat tu insya-Allah untuk malam ni. Ada 10 minit lagi sebenarnya, kan? Jam internet 8.43 sekarang. So lagi 10 minit kita berhenti dulu untuk azan isyak dan berhenti lah, kita sembahyang isyak terus, kan? Kuliah waktu SOP ni dia tak ada sambung dah lepas azan. Jadi lepas azan kita sembahyang sunat dan terus sembahyang isyak lah, insya-Allah. Okey, jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Sallallahu alaihi wasallam.